Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Ha? Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita Tuan Haji Malik, apa juga Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, dengan keizinannya, maka dapatlah sekali lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita kepada kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub iaitulah menyingkap rahsia hati yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ataupun nama sebenarnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi malam ini kita sampai mana hari tu? Bab nyanyian dah habis kan? Habis dah? Nyanyian dah habis. Tipu daya syaitan lah. Betul? Ha? Tipu daya syaitan tak? Okey. Baik, kita lihat malam ni tipu daya syaitan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab Imam Ghazali, dan
telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id, adakah syaitan itu tidur? Seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan ni mungkin Hasan ini kemungkinan besar itulah anak kepada mungkin Saidina Hasan lah, Hasan bin Ali kan. Hasan bin Ali. Lelaki bertanya pada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id, adakah syaitan itu tidur? Adakah syaitan tidur? Al-Hasan menjawab, seandainya syaitan tidur, tentu kita dapat beristirahat. Betul. Kalau syaitan itu tidur, tentu kita dapat berehatlah. Ketahuilah seorang mukmin tidak akan terlepas daripada gangguan syaitan. Seandainya syaitan itu tidur, tentu kita dapat beristirahat. Maksud beristirahat itu ialah tak diganggulah. Bukan makna istirahat tu macam istirahat kita duduk menunjukkan kaki, baring-baring. Betul tak? Baring-baring sambil tonton TV, tengok TV dan sebagainya. Ataupun pergi mana-mana, travel mana-mana lah. Pergi ke Pulau Langkawi ke Pulau Perhentian ke pulau mana lagi? Pulau Kangku. Pulau Kapas tu kan. Apa saja pulau lah. Okey. Jadi kalau syaitan itu tidur, sudah tentu kita dapat beristirahat. Bukan maksud istirahat itu begitulah. Maksud rehat ni tidak diganggu maksudnya. Jadi hakikatnya kita sentiasa diganggu oleh syaitan laknatullah. Boleh buka kipas tak? Panas ke? Aircon macam tak cukup power. Tak cukup power aircon ni. Baik. Ketahuilah seorang mukmin tidak akan terlepas daripada gangguan syaitan. Masya-Allah. Okey. Terima kasihlah kita punya siap ni. Baik. Jadi ketahuilah seorang mukmin tidak akan terlepas dari gangguan syaitan, dan kita sentiasa diganggu oleh syaitan. Hatta dalam salat sekalipun, dalam salat pun kita masih lagi diganggu oleh syaitan dengan menimbulkan perasaan was-was di dalam salat. Sebabnya setiap kali kita nak salat, maka hendaklah kita membaca wa qul a'udzuka min hamazatis syayatin wa a'udzuka rabbi ayyahdurun, ataupun kita baca 3 qul lah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sebagainya lah. Apa-apa aja ayat yang bersesuaian untuk kita menghindarkan diri daripada gangguan syaitan. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan seperti salah seorang daripada kamu dapat mengendalikan unta dalam perjalanan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dapat menundukkan syaitan. Mana kita boleh menundukkan syaitan sebenarnya, bukan tak boleh kita tundukkan, tapi banyak kita ditundukkan, bukan kita menundukkan syaitan. Jadi hakikat sebenarnya orang mukmin beriman boleh menundukkan syaitan itu, seperti salah seorang pada kamu dapat mengendalikan unta yang dalam perjalanan. Macam mana kita naik unta dalam perjalanan, tapi kita tak pernah naik unta lah, kecuali orang yang pernah pergi ke Mekah dan sebagainya, kemungkinan dia pernah naik unta lah. Jadi macam mana orang yang boleh mengendalikan unta itu, begitulah hakikat sebenarnya kita boleh mengawal syaitan, ataupun nafsu pun begitu juga, kita boleh kawal lah, tapi dengan keazaman dan juga iktikad ataupun keazaman yang tinggilah untuk kita melawan godaan syaitan dan sebagainya. Cara yang paling mudah kita lawan syaitan ini adalah kita baca Al-Quran lah, Quran atau doa-doa maksur yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Sa'ad berkata, syaitan yang menyertai seorang mukmin badannya kurus kering. Syaitan yang menyertai, maknanya selalu follow orang yang beriman ni, dia kurus kering lah. Kenapa saja yang nak buat? Biasa orang beriman tu dia akan menyebut nama Allah,
Apa saja nak buat, dia akan menyebut nama Allah. Nak makan pun baca bismillah. Nak minum pun baca bismillah. Nak tidur pun baca bismillah. Okay, nak berjalan pun baca bismillah. Baca doa dan sebagainya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang yang beriman, dia sentiasa mulai dengan ucapan-ucapan tasbih, ucapan-ucapan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu syaitan menjadi kurus dan kering. Syaitan kurus, itu sebabnya pernah kita dengarkan perkataan syaitan kurus dan syaitan gemuk. Syaitan kurus dan syaitan gemuk. Jadi kita nak syaitan tu yang bersama kita tu kurus atau kering, kurus atau gemuk. Kalau kita nak digemuk, kita malaslah baca sesuatu benda kan, zikir-zikir dan sebagainya, kita malas baca, maka dia akan jadi gemuk. Kita makan tanpa baca bismillah, maka dia makan dulu. Kita berkahwin dengan tanpa baca bismillah, berkahwin setubuh lah dengan isteri kita kan, tanpa baca bismillah, maka dia buat dulu kan. Kita minum tanpa baca bismillah, maka dia dulu. Apa saja yang kita buat tanpa bismillah, maka dia buat dulu. Sebabnya gemuk, dia gemuk. Seterusnya Qais ibnu Al-Hajjaj pernah berkata, syaitan berkata kepadaku ketika aku masuk ke mulutmu, aku berupa seekor kambing yang gemuk. Syaitan pernah berkata kepada Qais ibnu Al-Hajjaj, dia kata, ketika aku masuk dalam mulutmu, aku berupa seekor kambing yang gemuk. Namun sekarang aku menjadi seekor burung yang kurus. Aku bertanya, mengapa demikian? Syaitan menjawab, zikirmu. Nampak? Syaitan menjawab, zikirmu kepada Allah telah mengencilkan tubuhku. Zikirmu, kalau kita selalu berzikir kepada Allah setiap kali nak buat satu benda, nak makan ke nak minum kan, kita baca bismillah kan, ataupun kita baca doa makan kan. Apa doa makan itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar kan. Kita baca doa makan. Wa qul a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun dan sebagainya. Ataupun kita baca a'udzubillahi samiyul alim minasyaitonir rajim kan, ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Itu semualah tu doa-doa untuk kita hindarkan diri kita daripada syaitan dan sebagainya. Jadi syaitan akan menjadi kurus, kering, seperti burung yang kurus. Kalau pada mulanya dia seperti seekor kambing yang gemuk, jadi bila kita selalu berzikir kepada Allah, maka dia seperti seekor burung yang kurus, yang tidak ada daging. Okey. Jadi burung ni kalau kita nak masak daging burung, mestilah daging yang burung yang gemuk kan. Banyak daging kan. Kalau tulang ni macam mana? Baik. Kemudian orang-orang bertakwa sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. On ke tidak? On tak? On Ada orang tengok semua? Ada? Saya tak nampak ni. Sebab dekat ni tak boleh nak buka. Line tak apa okey. Okey. Kita baca. Ada. Kadang yang tengok ni ramai. Orang masih negeri pun tengok. Sahabat-sahabat yang masih negeri tu kadang dia tengok juga. Baik. Jadi orang yang bertakwa sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Orang ada sifat-sifat takwa ni sangat menjaga pintu masuk syaitan ke dalam diri mereka. Mereka bersikap hati-hati menjaga pintu lahir, tempat masuknya syaitan itu, iaitulah pintu maksiat. Itulah pintu maksiat. Sesungguhnya jalan-jalan tempat masuk syaitan ke dalam hati itu sangat banyak. Nampak? Jalan syaitan nak masuk dalam hati kita ni banyak. Sedangkan jalan tempat masuk malaikat hanya satu je. Kata musannif lah, kata pengarang. Kemudian pintu yang hanya satu itu kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak pula. Pintu satu, pintu malaikat nak masuk satu je. Sedangkan pintu yang syaitan nak masuk ni, kiri kanan, depan, belakang dan sebagainya, banyak pintu dia nak masuk kan. Jadi sangat senanglah dia nak pengaruhi akan manusia itu. Okey. Kemudian pintu yang hanya satu itu kadang-kadang dihalang oleh pintu syaitan yang begitu banyak.
kecuali jika dijaga oleh hati yang telah dicerahkan dengan cahaya ketakwaan dan ilmu yang diperolehi daripada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya pintu nak syaitan nak masuk ni banyak sangatlah. Daripada pintu depan, pintu belakang, kiri kanan dan sebagainya. Kalau disebut dalam kitab Qalbus Salim tu yang dikarang Ustaz Muhadir kan, dia kata ada 4 sebenarnya. Ada 8 sebenarnya pintu ataupun cara untuk syaitan ni nak ganggu manusia lah. Itu sebabnya kita digalakkan sentiasa membaca bismillah. Antara pintu-pintu yang biasa masuk syaitan daripada belah depan, daripada belah belakang, belah kiri dan kanan. Depan, belakang, kiri dan kanan. Okey, itu 4. Kemudian yang 4 lagi, dia akan selalu mengganggu manusia pada waktu siang, malam, tersembunyi dan secara terang. Sembunyi dan terang. Waktu sembunyi pun diganggu kita, waktu terang pun diganggu kita, siang pun diganggu kita dan malam pun diganggu kita. Okey. Jadi banyak ruang sebenarnya untuk syaitan tu nak ganggu kita lah. Tu lazim kan? Kata musannaf, kata Ustaz Muhadir dalam kitabnya Qalbus Salim, tu sebabnya kita dilazimkan sentiasa membaca bismillahirrahmanirrahim setiap amalan kebajikan yang kita buat. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang mempunyai kebajikan, kullu amrin zibalin. Setiap pekerjaan yang mempunyai kebajikan, apa sahaja pekerjaan dan bentuk kebajikan ni, kalau seandainya kita tidak mulai dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, makanya terputus. Masa terputus itu qalitul barakah, kurang keberkatan di atas apa yang kita lakukan. Siapa itu pula mudah pula syaitan tadilah nak mengganggu kita. Baik, kemudian diceritakan bahawa iblis laknatullah mendatangkan Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk manusia. Lalu dia berkata, wahai Isa, ucapkanlah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia berkata, wahai Isa, ucapkanlah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia pun pandai cakap pada Nabi Isa lah. Dia pun pandai. Sepatutnya Nabi Isa ajar dia. Ni dia pula pergi ajar Nabi Isa. Siapa yang ajar tu kan? Iblis. Iblis kata pada Nabi Isa, wahai Isa, ucapkanlah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka lalu Nabi Isa berkata, kalimat itu memang benar, namun aku tidak akan mengucapkannya melalui perantaraanmu. Memang ucapan itu benar. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tapi aku tidak akan bercakap menggunakan perantaraan yang kau cakap tadi. Memang kau yang ajar aku tadi kan, kau yang suruh aku takkan ikut. Walaupun benda itu benar. Benda itu benar kan? Bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ni Muhammad itu pesuruh Allah, dia tahu benda itu benar. Tapi disebabkan oleh syaitan yang ajar pada dia, dia tak nak ikut apa yang syaitan ajar walaupun benda itu benar. Begitu juga manusia kan? Manusia pun kadang-kadang memilih juga. Memilih-milih guru kan? Apa yang guru cakap itu betul. Tapi disebabkan guru tu dia tak suka, dia bengang dengan guru tu. Dia bengang dengan guru tu, dia tak naklah guru tu ajar dia. Dia nak orang lain yang ajar. Tu juga kadang-kadang dalam bab kundi kendara. Kundi kendara kan? Dia tak nak imam tu yang baca doa. Tapi imam lain dia nak. Sedangkan benda dibaca sama je. Tahlil yang dibaca tu tahlil yang sama juga. Contoh imam ke masjid tu ada ompek imam. Imam imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Yang dia berbulu tu imam 1 je. Imam 1 dia berbulu tu. Imam 2, 3 dia tak berbulu dah. 3, 4 tak berbulu. Jadi dia tak kisahlah. Janji jangan imam 1. Walaupun benda dibaca tu sama je. Tu dah tahlil dia baca imam tu. Tak ada tahlil lain dah. Mungkin ada tambah-tambah sedikit je lah. Mungkin imam 2 atau 5 mungkin ada penambahan sikit berbanding imam 1. Ataupun imam 1 doa lagi panjang berbanding dengan imam 2 gitu je. Tapi sebab dia tak suka, itulah.
Betul juga dengan Nabi Isa tadi. Kan Nabi Isa ni memang patutlah dia tak suka dengan syaitan. Jadi dia tak nak syaitan tu ajar dia. Walaupun benda tu benarlah. Cara Tuhan disembah malaikat Allah. Baik, kemudian Nabi Isa berkata demikian kerana dia tahu bahawa kalimat itu syaitan telah mencampur adukkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Dengan kalimat itu syaitan boleh menggelincirkan para ahli ibadah. Nampak? Dengan kalimat itu juga syaitan boleh mengelirukan ahli ibadah. Syaitan juga boleh mengelirukan orang zuhud. Dan syaitan juga boleh mengelirukan orang kaya dan semua manusia lain kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikatnya kita manusia ni faham je lah kan, kita ni bukannya maksum. Kan? Orang yang alim pun kadang-kadang ada juga ditipu oleh syaitan. Orang yang alim. Kecuali orang yang alim yang beramal dengan ilmu dia tidak akan ditipu. Orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia hanya menunjuk-nunjuk ke orang lain, maka akan ditipu oleh syaitan. Orang kaya betul juga. Orang kaya kan, ada orang kaya tidak ditipu oleh syaitan, ada orang kaya tipu. Orang kaya tidak tipu, dia membawa dengan kekayaan tadi membantu orang yang susah. Dia tidak menunjuk-nunjukkan harta kekayaan yang mewah kepada orang lain. Orang kaya tertipu duk sibuk ya tunjuk harta kekayaan kepada orang lain kan, dengan gah dia kan, dengan harga ikan seekor sampai 1000 seekor kan. Harga ikan 1000 seekor dan 10,000 seekor kan. Itu biasalah tuan-tuan pernah tengok kan. Jadi tak sepatutnya begitu. Duk kita kaya apa nak tunjuk dengan orang. Tahu tak? Jadi nampaklah kita ni menunjuk ke orang lain, timbul perasaan riak itu kan. Ya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi syaitan kan, dia sentiasa menggoda manusia. Tak kisahlah ahli ibadah ke, ahli zuhud ke, orang-orang kaya ke, orang miskin ke, apalagi kalau orang jahil tu tak. Lagi pula syaitan sangat mudah menggoda mereka kerana kejahilan mereka dalam bab agama. Kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada tipu daya syaitan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Tetapi bagi orang yang telah pun tertipu, naklah kembali kepada Allah. Allah Ta'ala sebut ya Quran, dia kata ya ayyuhallazina asyrafu anfusahum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya, asyrafuna anfusahum la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu mudah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Taala itu mengampunkan dosa manusia. Okey? Faham kan? Jadi maknanya manusia kalau sesiapa saja yang telah pun terlanjur hasil daripada gangguan syaitan tadi, tipu daya syaitan sebagainya, selagi mana nyawanya tak sampai ke halakum, maknanya peluang dia masih terbuka lagi untuk bertaubat kepada Allah kan. Masih terbuka lagi untuk minta ampun dan maaf kepada Allah Taala. Tetapi kalau seandainya peluang dah ada untuk bertaubat tapi tak nak digunakan peluang tadi, so dia rugi sendirilah. Rugilah. Macam tu. Kemungkinan besar dia akan masuk dalam golongan api neraka. Nauzubillah min zalik. Baik, kemudian kita masuk tajuk yang seterusnya. Tajuk tadi pendek je, kemungkinan besar ada sambung lagi tajuk tu. Ada tajuk tu sebenarnya ada sambung lagi di depan nanti Qaswat 127 ada lagi berkenaan dengan syaitan. 131 pun ada juga, iblis dan seksa. Ada lagi lah depan tu. Baik, kita lihat sekarang ni larangan berbuat bid'ah. Bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, jauhi daripada berbuat sesuatu yang baru, kerana mengada-ngadakan sesuatu yang baru itu adalah satu perkara bid'ah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis itu terdapat dalam sekian hadis arba'in, hadis 40. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam perkara yang baru, dalam bukan urusan kami kan, maka ianya ditolak. Maksud mengadakan itu ialah mengadakan satu benda baru dalam bidang agama. Dalam bidang agama lah.
yang tidak menepati kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka dikira sebagai benda bidah. Benda bidah. Cuma ulama ada juga membahaskan berkenaan bidah ini. Hasil daripada kesimpulan mereka, bidah terbagi dua. Bagi dua. Pertama, bidah dhalalah. Yang kedua, bidah hasanah. Walaupun dalam konteks bidah juga. Kerana mana bidah ini suatu benda baru. Satu benda baru ni banyak. Walaupun dalam bidang agama, banyak juga benda-benda baru dalam bidang agama ni. Bukan dalam bab dunia saja ada benda baru. Tapi mereka buat kesimpulan bahawa barang siapa yang buat sesuatu perkara yang baru, yang tidak muafakat dengan benda yang benar, maka ianya ditolaklah. Dia tolak. Dan bidah tadi ada dua kan. Pertama, bidah adalah dan hasanah. Bidah baik dan bidah yang buruk. Bidah yang baik, bidah buruk. Bidah yang baik ialah satu benda yang baik daripada sudut pandangan syarak. Walaupun benda tu tak ada pun disebut dalam Quran dan hadis, tak ada pun. Secara indirect, secara jelas dia tak sebut pun. Contohlah dalam bab tahlil. Dalam bab tahlil dia tak ada sebut pun secara direct terus berkenaan dengan sunat tahlil ini. Tahlil itu diputuskan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain. Kerana contohnya seorang itu kalau dia mati maka terputuslah amalan dia. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati ada Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Tak? So maknanya walaupun seorang itu telah mati, masih lagi ada lagi cara-cara dan kaedah yang boleh kita gunakan untuk kita menyampaikan pahala tadilah kepada si mati ataupun orang yang telah mati. Antaranya lah doa yang soleh lah. Kan dia kata doa anak doa soleh. Doa anak yang soleh ni kan umum. Apa saja bentuk doa? Apa saja bentuk doa? Kan? Doa anak yang soleh. Kan dia kata kan? So apa saja bentuk doa lah, boleh kita baca untuk menyampaikan kepada si mati itu. Boleh sebut dalam tu anak. Tapi kalau anak tak ada macam mana? Orang-orang lain lah, saudara mara dia yang ada kaitan dengan si mati, yang boleh mendoakan bagi keadaan dia dalam kubur itu. Baik. Kemudian jadi Nabi SAW bersabda, jauhi daripada buat sesuatu yang baru kerana mengadakan dengan sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Disebut di situ kullu bid'atin dhalalah. Setiap benda bid'ah itu sesat. Kan? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap benda yang sesat itu masuk neraka. Dia tak sebut situ setiap benda bid'ah masuk neraka. Dia tak sebut. Dia hanya sebut, lepas itu sebut setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Setiap benda sesat adalah masuk neraka. Di situ tak sebut setiap benda yang bid'ah masuk neraka. Tapi setiap benda sesat masuk neraka. Jadi apa saja bentuk sesat masuk neraka. Tapi apa saja bentuk bid'ah belum tentu masuk neraka. Kerana lafaz itu disebut wa kullu dhalalatin finnar, bukan wa kullu bid'atin finnar. Nampak? Wa kullu bid'atin finnar, bukan di situ. Tapi sebut wa kullu dhalalatin finnar. Setiap benda dhalal sesat neraka. Bukan setiap benda bid'ah sesat. Bukan setiap benda bid'ah itu masuk neraka. Kerana bid'ah ada dua tadi kan? Kini ada dua, satu bid'ah yang baik dan satu lagi bid'ah yang tidak baik. So mana apa saja benar yang baik, walaupun tak ada pada zaman Nabi SAW, tapi dalam konteks dengan suasana keadaan sekarang ni boleh kita guna pakai, so tidak dikatakan sebagai satu bid'ah yang sesat. Tak? Tapi bid'ah yang baik. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita, perbuatan ini tidak akan terima. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, perbuatan itu tidak akan terima. Maksud
benda baru urusan agama ni yang tak ada langsung kan bertepatan ataupun bersesuaian dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi SAW. Tak pernah langsung Nabi buat, ataupun sahabat pun tak pernah buat. Kerana kadang-kadang tuan-tuan, ada benda-benda kadang Nabi tak buat tapi sahabat ada buat. Sahabat ada buat tapi Nabi tak buat pun, kan? Antara contohnya seperti berkekalan dalam wuduk. Berkekalan dalam wuduk kan, siapa yang Nabi terdengar dia punya tapak kaki yang syurga tu? Bilal bin Rabah. Nabi kata, aku terdengar telapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Maka Nabi tanya dengan Bilal, wahai Bilal, kan, apa kelebihan amalan yang kau buat? Bilal kata, aku tidak pernah menghindarkan diriku daripada tidak ada wudu. Mana kalau habis, kalau terkentut, maka terus akan ambil wudu. Semana dia sentiasa kekalan dalam wudu lah. Sentiasa kekalan wudu. Itu kelebihan yang ada pada Bilal. Okey. Kemudian dalam masalah contohnya apa lagi? Masalah zakat bukan Islam. Pemberian zakat bukan agama Islam. Okey, pemberian zakat pada Islam itu dia tengok dalam konteks mana? Dia dalam konteks mana? Okey. Kalau pemberian zakat itu pada orang Islam itu untuk orang yang menguruskan, kan, menguruskan orang kata hal ehwal berkenaan orang bukan Islam, itu boleh. Bukan direct pada orang bukan Islam, itu bukan. Dia digunakan untuk orang yang menguruskan hal ehwal yang orang Islam, tapi dia ada menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan orang bukan Islam. Itu boleh lah. Mana orang yang menguruskan itu yang kita nak bagi. Institusi itu yang menguruskan. So kita bagi duit pada orang yang menguruskan itu, bukan pada orang yang bukan Islam itu yang kita bagi. Separuh orang kadang tak faham. Dia ingat dia bagi duit itu pada orang bukan Islam, bukan. Tapi kita bagi pada institusi yang menguruskan orang yang bukan Islam itu. Itu yang dibolehkan. Okey? Betul juga contoh benda baru, zakat pendapatan. Zakat pendapatan pada zaman Nabi memang tak ada. Tapi mengikut pada fatwa ulama, kan, membolehkan zakat pendapatan. Kerana masing-masing ini orang kata orang yang boleh katakan ada saja setiap bulan tu adalah kita punya gaji kita, ada gaji kemudian kita masing-masing setiap bulan kadang ada allowance dan sebagainya, kan. Pada zaman Nabi itu mana ada gaji dengan allowance? Tak ada dalam bentuk macam kita ni. Jadi ini ulama berpandangan perlunya zakat pendapatan. Dia ambil sedikitlah 2.5 kan. 2.5 daripada gaji kita, sama ada kita nak bayar setiap bulan ataupun tahunan, dia kata. Tahunan pun boleh. Kita bagi orang yang ada pendapatan tetap lah. Ada orang kadang tak ada pendapatan tetap. Macam mana kita nak kenakan zakat? Nak kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Macam tak perlulah zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni orang yang ada pendapatan tetap. Tu kena zakat pendapatan. Macam tu. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar, kan adanya solat tarawih secara berjamaah. Pada zaman Nabi tak ada solat tarawih berjamaah. Tak ada. Nabi seorang-seorang. Asing-asing kan dengan para sahabat dalam solat tarawih. Jadi solat tarawih itu dibuat pada zaman Sayyidina Umar. Tak ada. Kemudian dalam bab membukukan Quran. Pada zaman Nabi tak ada arahkan membukukan Quran. Jadi permulaan pembukukan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Baru dibukukan Quran. Kerana memandangkan kepada jumlah tentera Islam yang hafal Quran yang banyak yang terbunuh dalam peperangan. Jadi Sayyidina Umar telah mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya dibukukan Quran. Itu yang dibukukan Quran tadi. Sehinggalah hingga terbitnya Rasam Osmani dan sebagainya. Begitu juga ada sahabat tentang dia setiap kali solat dia melazimkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Setiap kali sembahyang dia akan baca surah Ikhlas. Kalau dia baca surah lain, dia akan tambah di hujung rekaan itu surah Ikhlas juga. Jadi perbuatan tadi, kan, Nabi tidak membantah.
tak bantah sahabat tadi pun. Malah Nabi suka dengan sahabat. Walaupun Nabi tak buat pun, tapi sahabat buat perbuatan, selalu jadi Nabi tanya dengan dia, kenapa kau selalu baca surah Ikhlas? Kerana aku sayang dan cinta pada surah Ikhlas ya Rasulullah. Disebabkan cinta dan sayang dengan surah Ikhlas, maka aku selalu melazimkan baca surah Ikhlas setiap kali rakaat. Selepas aku baca surah, aku akan baca surah Ikhlas. Itu kelebihan dia ada sahabat tadilah. Sebenarnya ada benda-benda yang Nabi tak buat pun, tapi sahabat buat. Sebenarnya apa saja dalam konteks dunia sekarang, benda tu baik daripada sudut syarak, kan? Tak menentang pun, kan, pada nas-nas yang sebelum ini, maka kita dibolehkanlah. Dibolehkan buat benda tu. Itu sebab kadang ulama pun banyak dia mereka-reka bentuk zikir-zikir tertentu lah. Zikir-zikir tertentu yang dikarang oleh para ulama. Selawat-selawat tertentu yang dikarang oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Supaya melazimkan kita ni selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi tak ada untuk kadar selawat. Contohnya selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah tu ada ke pada zaman Nabi? Tak ada dengar kan? Selawat Fatih. Fatih lima ughriqa, kan? Yang ada bunyi begitu kan? Pun tak ada pada zaman Nabi. Selawat Az-Zamiyah. Pernah dengar tak selawat Az-Zamiyah tu? Panjang selawat Az-Zamiyah tu kan. Siapa kadang tak hafal selawat Az-Zamiyah, itu pun tak ada pada zaman Nabi. Dia dikarang oleh ulama-ulama terkemudian lah. Tujuannya untuk melazimkan di kalangan kita itu selalu membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian juga sabdanya, jika setelah kematianku, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Juga sabdanya Nabi lah, hendaklah setelah daripada kematianku, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tak? Semana kalau Sayyidina Umar, Bakar, Ali pun ada melakukan tadi, walaupun Nabi tak pernah buat benda tu, tapi kan Khalifah Amirul Mukminin ni mereka semua ada buat. So tak ada masalah lah. Kita ikutlah apa yang mereka buat. Kerana mereka ni hidup dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berdamping selalu kepada baginda Rasulullah SAW. Macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ialah sahabat Rasulullah SAW. Dan dia juga merupakan mentua kan. Dia juga mentua kepada baginda Nabi SAW. Tak? Kemudian Sayyidina Umar kahwin dengan anak Rasulullah bernama Hafsah. Sayyidina Umar kahwin dengan anak Rasulullah, betul tak? Bernama Hafsah. Ataupun Nabi kahwin dengan anak Umar. Nabi kahwin dengan anak Umar bernama Hafsah. Betul tak? Semaknanya Sayyidina Umar pun kira mentua lah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Uthman, Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Uthman. Nabi kahwin dengan dua orang anak Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kahwin dengan anak Nabi. Ya, Sayyidina Uthman. Okey, Sayyidina Uthman kahwin dengan anak Nabi, dua orang kan? Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, tak silap saya kan? Jadi dua orang. Jadi maknanya mereka sentiasa ada hubungan kait. Hubungan kekeluargaan dengan baginda Rasulullah SAW, dan mereka juga sahabat kepada Nabi. Takkanlah mereka nak buat satu benda yang bukan-bukan lah. Selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah SAW. Seterusnya daripada hadis tersebut dapat dipahami bahawa setiap perbuatan yang menyalahi Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan juga kesepakatan para ulama, perbuatan itulah ala bid'ah yang ditolak. Nampak? Semaknanya kita berpegang dengan Quran, kita berpegang dengan sunnah Nabi. Satu lagi, kesepakatan para ulama, jumhur ulama. So, apa saja yang diputuskan oleh jumhur ulama, tak salahlah kalau kita amalkan. Walaupun benda itu tak ada pun, Nabi tak buat pun, para sahabat pun tak buat kan. Tapi sebabkan ulama sepakat menyatakan boleh guna pakai, boleh kita pakai kan, so pakailah, gunakanlah dan juga amalkanlah. So tak ada masalah. Kerana al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kalau ada ulama pewaris Nabi, jadi sudah tentu apa yang mereka buat, mereka amalkan, kan, mereka reka benda yang baik dan sebagainya. Jadi tak salahlah kalau kita amalkan. Tak salahlah.
Salah satu tujuannya supaya kita ni dapat mendekatkan hubungan kita, ikatkan hubungan kita dengan Allah Taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian lagi kita ada 4 sumber hukum kan. Pertama Quran. Kalau tak ada dalam Quran, kita lihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita tengok pada ijma' ulama. Kalau tak ada ijma' ulama, maka kias. Kias itulah 4 sumber hukum dalam kita dalam mazhab Syafi'i ini. Tetapi ada juga sumber-sumber hukum yang lain yang tidak sepakat ulama dalam penggunaannya, seperti masalah mursalah. Masalah mursalah, qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Kemudian lagi istishaf hal, istifhal hal, ataupun kembali pada hukum asal, kembali pada hukum asal. Okey. Kemudian apa lagi? Huruf ada huruf am, ada huruf khas. Ain, ra, fa, huruf kan, bukan ha ra fa lain. Ain, ra, fa mana huruf, mana keadaan semasa dalam tempat itu pun boleh diambil kira untuk dijadikan sebagai satu pemutus hukum lah kepada para ulama lah. Begitu juga yang terakhir sekali, kita tengok pada hati kita lah. Kalau seandainya ijma' ulama tak ada, kias pun tak ada, Quran pada hadis tak ada, semua tak ada, kembali kepada diri kita lah, pada hati kita. Kerana hati kita pun, kata Nabi, boleh menjadi patwa, menjadi mufti terhadap diri kita. Kalau seandainya benda tu haram, tak elok, maka naklah kita tinggalkan. Dan kalau benda tu baik daripada sudut hati kita, baik, so amalkanlah. Kan? Itu sebab Nabi SAW dia kata, iza amaral am, apabila kamu melakukan satu pekerjaan, iza fa'al amru fadha' yadaka 'ala sadrik, maka letaklah tangan kamu di dada. Fa innal qalba yaskunu lil halal wa yattarib lil haram. Kerana sesungguhnya hati kita akan menjadi tenang apabila satu benda yang kita buat itu adalah halal, dan hati kita akan menjadi gemetar apabila satu benda itu kita buat tu haram. Hati kita gemetar. Okey. Jadi ciri-ciri orang beriman pada Allah antaranya ialah, kan, kalau benda tu merupakan satu dosa dan maksiat, kan, orang yang ada ciri beriman pada Allah, dia akan gemetar hati dia, cemas, gemetar, keluh kesah, takut nanti terjerumus dalam benda haram, takut nanti akan masuk dalam api neraka. Orang yang tidak ada kekuatan keimanan pada Allah, dia tak kisah je benda itu halal haram ke, dia tak kisah, dia melentung je. Melentung je. Dia tak ada rasa takut apa-apa lah, tak ada gemetar apa-apa. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi contoh kebaikan, ia mendapat pahala perbuatannya, barang siapa, dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kan? Man sanna sunatan hasanah, lafaz hadis dia. Man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan satu sunnah yang baik, kan, kemudian sunnah itu pula diamalkan oleh dia dan orang yang seterusnya, kan, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yankusu ila yaumil qiyamah, walaupun tak kurang sedikit pun. Sebaliknya, man sanna sunnatan syai'ah, barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jahat pula, sunnah yang buruk pula, kan, falahu wizruha, baginya pula dosa, baginya dosa, dan dosa wa ajru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya, la yankusu min ba'dihi, dan tak kurang sedikit wala sudahnya, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Sehingga kiamat pun tak akan kurang kalau seorang itu memberikan satu sunnah yang jahat, kan, satu contoh ataupun akhlak yang tak elok, kemudian orang lain pula ikut pula akhlak yang tak elok tadi, maka dia pun dapat dosa, orang yang mengamalkan dapat dosa juga. Sebaliknya, kalau kita mengadakan satu sunnah yang baik, kita dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Orang lain pun dapat pahala. Masya-Allah. Baik, kita lihat dia punya terjemahan tu. Barang siapa memberi contoh kebaikan,
ia mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa memberi contoh keburukan, ia mendapat dosa dan perbuatan daripada perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia juga akan menanggung dosa. Contohnya, siapa yang memulakan pembunuhan dalam dunia ini? Dalam sejarah manusia, umat manusia, siapa yang memulakan pembunuhan? Qabil kan? Qabil membunuh adiknya Habil. Okey, Qabil membunuh adiknya Habil. Itulah sejarah dalam dunia terjadinya permulaan kepada kes pembunuhan. Macam tu. Masa tu tidak ada pakar forensik semua, tak ada. Tak ada polis semua nak pergi cek, nak pergi siasat semua, tak ada lah. Tu. Tapi Nabi SAW kata, dan orang-orang kemudian tadi, sesiapa saja melakukan pembunuhan, maka tertanggung juga ke atas orang yang pertama yang melakukan pembunuhan itu. Itulah Qabil. So Qabil juga akan menanggung dia. Qabil juga menanggung dosa disebabkan perbuatan dosa-dosa pembunuhan-pembunuhan dilakukan oleh manusia kemudian-kemudiannya lah. Itu yang saya kata tadi, man sanna sunnatan syai'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa mengadakan satu sunnah yang tidak elok, kemudian diikut pula oleh orang lain sunnah yang tidak elok tadi, baginya adalah dosa dan dosa orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Itu kat dunia lagi. Akhirat pula besok. Akhirat pula maka akan tertanggung ya, dibalas juga dengan si Qabil. Si Qabil mana abang ni kan, yang telah membunuh adiknya si Habil itu. Bila si Qabil telah membunuh adiknya kan, dia pun terpinga-pinga, tak tahu nak buat macam mana. Maka Allah Ta'ala tunjukkan gagak. Burung gagak kan, burung gagak bergaduh, dua ekor burung gagak bergaduh, berlawan-lawan. Akhirnya seekor daripada burung gagak itu telah mati dibunuh oleh kawan dia lah, oleh gagak satu lagi. Bila gagak satu lagi telah mati, maka gagak yang hidup tadi pun dia menggali tanah dan sebagainya, menggali tanah, dan akhirnya dimasukkan kawannya yang telah bunuh itu, yang terbunuh itu dimasukkan dalam tanah. Baik, kat situ dah bagi satu contoh gambaran pada kita tentang kaedah dan cara macam mana nak menguruskan orang yang telah matilah. Menguruskan orang yang telah mati. Sebenarnya orang telah mati kan, naklah kita tanam, masukkan ke dalam tanah. Mana itu pun ada adab jugalah, adab. So tak bolehlah kalau orang tu dah mati itu kita biar macam tu je. Biarkan macam tu, ia membusuk macam tu, sehingga kan bila membusuk maka sudah tentu akan bau yang tak elok dan akhirnya membuatkan penyakit, wabak penyakit dan sebagainya kan, pencemaran udara, dan akhirnya orang lain pun akan kemungkinan besar boleh matilah kena penyakit. Jadi cara ini untuk orang yang telah mati naklah kita tanam. Itu kaedah yang ditunjukkan oleh Islam jugalah. Faham kan tuan-tuan? Baik, kemudian Qatadah berpendapat mengenai ayat, Qatadah berpendapat mengenai ayat dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku. Inna hadza siratal mustaqima fattabi'uni wa la tattabi'us subula. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, mana agama Islam yang betul dan lurus, maka naklah kamu menurutnya. Inna hadza siratal mustaqima fattabi'uni wa la tattabi'us, maka ikutlah aku, janganlah ikut jalan yang lain. Ketahuilah antara jalan-jalan itu ada sebuah jalan yang membawa pertunjuk dan mahala ke syurga, iaitulah jalan Allah Subhanahu wa taala. So mana jalan ni banyaklah. Dan jalan kebaikan pun sebenarnya banyak. Jalan kebaikan pun banyak. Laisal birra, kan ayat Quran sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kan? Bukanlah mana kebajikan itu hanya kita berkata memalingkan muka ke timur dan ke barat, tapi sebenarnya kebajikan itu banyak. Beriman pada Allah, kan, memaafkan kesalahan manusia, bersabar dalam apa saja dugaan dan cabaran dan sebagainya. Betul tak? Banyak jalan-jalan kebaikan ni. Baik, kemudian
Ketahuilah di atas jalan-jalan itu ada sebuah jalan yang membawa petunjuk dan menghala ke syurga, iaitulah jalan Allah. Fi sabilillah, jalan Allah lah. Tariqullah. Sedangkan iblis membuat jalan-jalan yang sesat dan menghala pula ke neraka. Iblis pula kerja dia menyesatkan manusia. Kerana itu dah memang janji dia kan. Janji dia setelah dia diusir pada syurga, dia kata, aku berjanji aku akan sesatkan manusia lah seramai mungkin, sebanyak mungkin, supaya ikut aku masuk dalam neraka nanti. Maka Allah Ta'ala kata, demi kebesaran dan kehebatanku, dan sifat kasih sayang yang ada pada aku, kata Allah, aku akan memaafkan kesalahan hamba-hambaku yang telah pun terlanjurlah. Selagi mana nyawanya berada di halkum, selagi itulah aku maafkan. Iblis pula kata tadi, aku akan sesatkan. Demi kebesaranmu ya Allah, dengan kegagahanmu ya Allah, selagi mana hamba tadi nyawanya badal kehendak halkum, aku akan sesatkan. Aku akan bawa sebanyak mungkin anak Adam ni masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan aku. Itu janji iblis lah. Macam tu. Sebab janji iblis kata, bagilah aku tu masa tangguh. Bagilah aku tangguh. Okey, Allah Ta'ala kata tak apa, kita tangguh kan. Sebagi kau tangguhlah sampai lagi kiamat besok. Kiamat besok tak ada lagi peluang untuk kau kecuali masuk dalam neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah SAW menggores satu garis. Satu hari tuan-tuan, Nabi menggores satu garisan. Gores kan? Nabi menggores satu garisan. Lalu baginda bersabda, inilah jalan Allah. Inilah jalan Allah. Kemudian Nabi menggores dua garisan lagi. Okey, satu garisan Nabi dah gores. Ini diibaratkan seperti jalan Allah lah, kata Nabi. Kemudian Nabi menggores dua garisan lagi. Di kanan dan di kiri garis yang pertama. Kanan dan kiri. Mana satu garis, lepas tu kanan kiri ada satu garisan lagi. Ada dua lah, di kanan dulu. Maka Nabi SAW bersabda, di garis inilah syaitan mengajak kamu agar mengikuti jalannya. Di garis inilah, di garis kiri kanan tu lah, kan? Syaitan mengajak kamu agar mengikuti jalannya. Jalan-jalan lurus tu tengah-tengah lah. Jalan lurus tengah-tengah, kan? Kiri kanan ni syaitan duduk kacau kita lah. Itu nak kata ada dua garisan tadi kan? Dua garisan, kiri dan kanan. Yang kita ni nak masuk dalam garisan tengah tu lah. Kita nak masuk garisan tengah. Tapi ni sentiasa dihalang dan diganggu oleh syaitan yang kiri kanan tadi. Dia kalau boleh nak ikut, kita ikut jalan dia. Tak nak ikut jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu Nabi SAW bersabda, wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka naklah kamu ikut akan jalan ini, kata Nabi. Wa la tattabi'u subula, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, nescaya bercerai-berai kamu daripada jalannya Allah. Nescaya kamu akan bercerai. Itu sebab tuan-tuan, kan, kalau zaman sekarang ni kita lihat banyak fitnah-fitnah berlaku lah. Siang, malam, pagi, petang penuh dengan fitnah. Kalau dalam media-media sosial tu banyak fitnah-fitnah berlaku kan, yang berlaku pada umat akhir zaman ni lah. Kalau berlaku fitnah tuan-tuan, kita nak rujuk pada siapa? Nabi dah tak ada dah. Nabi tak ada. Betul tak? Para sahabat dah tak ada. So kita rujuk apa? Kita rujuk para ulama lah. Kita rujuk para ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmu dia. Kerana ulama pun ada macam-macam jenis. Ada yang mengamalkan ilmu dan ada tidak mengamalkan ilmu. Yang hanya mencari habuan keduniaan semata-mata kan, keuntungan dunia semata-mata. Kita carilah ulama yang benar-benar mengamalkan ilmu dia. Ataupun kalau sebut dalam kitab ulasan hikam tu yang dikarang oleh Syekh Nawawi, yang membahaskan kata-kata hikam Syekh Ibn Attal As-Sakandari, kan? Di situ diminta kepada kita, kalau berlaku banyak fitnah zaman, kita kembali kepada ilmu ataupun kembali pada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi paling asasnya ilmu lah. Asasnya ilmu tu lah.
Sebenarnya dengan ilmu, insya-Allah kita tak akan mudah terpengaruh dengan fitnah-fitnah. Kalau asas ilmu kita tak kuat, mudahlah goyang. Macam tu. Baik, kemudian Ibnu Abbas berkata bahawa jalan-jalan itu adalah jalan sesat. Wala tattabi'u subula tadi. Kan Al-Quran tu sebut, wala tattabi'u subula, janganlah kamu ikut jalan-jalan. Maksud jalan-jalan itu ialah jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan yang sesat. Kemudian Ibn Atiyah berkata bahawa yang dimasukkan dengan jalan-jalan itu ialah jalan-jalan yang dilalui oleh Yahudi, jalan-jalan yang dilalui oleh Nasrani, jalan-jalan yang dilalui oleh Majusi, serta orang-orang yang melakukan bid'ah dan juga sesat. Okey? Serta orang-orang yang melakukan bid'ah dan juga sesat. Okey? Kita jangan ikut jalan itu. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, serta orang-orang yang buat bid'ah dan sesat. Apa sajalah benda-benda yang sesat ni? Wa kullu bid'atin dhalah tadilah. Wa kullu bid'atin dhalah. Setiap benda yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu bid'atin finnar. Setiap benda yang sesat masuk dalam neraka. Baik. Dalam kitab Isyarul Ibad, yang dikarang oleh Osman bin Shahabuddin Al-Pontiani, Osman bin Shahabuddin Al-Pontiani, Pontianak, Kalimantan Barat. Di situ disebutkan bahawa kan di akhirat besok tuan-tuan, Allah Ta'ala akan berhujah kepada 4 jenis golongan manusia. Akhirat besok Allah Ta'ala akan berhujah dengan 4 jenis golongan manusia yang enggan di dunia dahulu mereka melakukan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala menyebut nama para nabi dan juga para rasul. Yang pertama, Allah Ta'ala berhujah dengan orang-orang yang kaya raya. Allah Ta'ala berhujah dengan orang kaya yang tidak mahu melakukan ketaatan ketika dunia. Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, wahai hamba-Ku, yang kaya raya, yang duit banyak, harta berjuta-juta, berbilion-bilion dan sebagainya dunia dahulu, kekayaan melimpah ruah, kenapa kau tak melakukan ketaatan padaku? Kenapa kau tak sujud padaku? Kata Allah Ta'ala. Maka mereka menjawab, ya Allah, Engkau telah bagi kami rezeki yang banyak, Engkau juga yang bagi kami ini harta benda yang banyak. Jadi harta benda banyak tadi telah melalaikan kami kepadamu, ya Allah. Oleh itu janganlah kamu azab kami. Oleh itu janganlah kamu azab kami, ya Allah. Kerana yang bagi harta itu Engkau juga, ya Allah. Pandai pula itu. Maka Allah Ta'ala berhujah kepada mereka, sesungguhnya ada di kalangan hamba-Ku yang sangat kaya, iaitulah Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan kerajaan yang sangat besar sehingga boleh memerintah para jin dan juga manusia, kan? Tetapi dia tetap taat kepadaku, kata Allah. Dia tetap taat kepadaku. So apa hujah kamu? Manusia tunduklah, tak boleh nak jawab apa. So maknanya Nabi Sulaiman kaya raya pun masih tunduk pada Allah, taat pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berhujah pula dengan golongan yang kedua, iaitulah golongan yang kata menjadi pembantu kepada pemerintah. Orang menjadi pembantu kepada pemerintah. Yang tadi orang kaya itu masuk pemerintah lah tu. Yang kedua ni pembantu di kalangan pemerintah pula lah. Jadi Allah Ta'ala berhujah dengan mereka, kenapa kamu tak taat padaku? Maka mereka jawab, kami ni ya Allah di dunia dahulu menjadi pembantu kepada pemerintah ataupun menteri-menteri tertentulah. Yang ini pembantu pada kepala negara. Jadi kami disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kami. Jadi kami tak ada masa nak tunduk dan sujud padamu ya Allah. Dan pangkat-pangkat itu pun Engkau juga yang bagi pada kami ya Allah. Pandai pula tu dia bagi alasannya tu. Maka Allah Ta'ala menjawab, dia kata, kan, sesungguhnya hamba-Ku yang bernama Yusuf. Nama Yusuf bin Yaqub, Nabi Allah Yusuf bin Yaqub, dia ni kan berada di bawah kekuasaan raja. Dia anak angkat pada raja.
Dan dia ni pembantu juga pada raja masa itu. Dan dia ada ibu angkatnya Zulaikha. Tetapi walaupun begitu, dia tetap taat kepada arahanku, ya Allah. Walaupun dia sibuk macam mana pun kedudukannya, pangkat dia tetap taat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun terdiam. Kemudian Allah Taala berhujah pula dengan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit, terlantar kan, sehingga mereka melalaikan diri mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, kami ni sakit dulu ya Allah, kekuatan tak ada pada kami, susah kami nak ibadah padamu ya Allah. So macam mana kami nak ibadah sedang kamu kena sakit? Maka Allah Ta'ala berhujah pada mereka, sesungguhnya hamba-Ku kan, yang bernama Yaqub, kata Ayub Nabi Sallam, yang bernama Ayub alaihissalam, sesungguhnya dia seorang Nabi dan dia ditimpa oleh penyakit teruk kan, tapi dia tetap taat kepada arahanku, kata Allah. Dia tetap beribadah padaku. So tak ada alasan untuk kamu. Walau kamu sakit macam mana pun, tak boleh kamu cakap, aku sakit, tak boleh nak ibadah padamu ya Allah, tak boleh nak solat, nak angkat kaki pun susah dan sebagainya. Tak boleh alasan lah. Sedangkan Nabi Ayub pun tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala berhujah pula kepada orang miskin. Orang miskin yang apa-apa kedana ni, duit tak ada ni lah, merempat sana merempat sini. Maka Allah Ta'ala tanya pada mereka, wahai hamba-Ku, kenapa kamu tak mau tunduk dan patuh dengan arahanku, tak mau ibadah kepadaku? Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami ya Allah, kami hidup dulu miskin, susah, duit tak ada, hidup pagi petang, kais pagi makan pagi dan sebagainya. So macam mana kami nak ibadah padamu ya Allah? Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya di kalangan hamba-Ku kan, iaitulah Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, di kalangan hamba-Ku juga, dia seorang yang sangat miskin. Apa kedana lah, susah hidup dia. Tetapi walaupun dia miskin, dia tetap taat kepada perintahku, dia tetap ibadah padaku dan tetap mengerjakan kan apa-apa yang aku suruh kepada dirinya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu meninggalkan ibadah padaku. Jadi mereka pun semua tunduk, kan, mengaku di atas kesilapan dan juga kesalahan mereka. Dan ada kalau mereka tu nak kembali semula ke dunia, ya Allah, boleh tak kembali kami semula dunia? Boleh tak? Maka Allah Ta'ala kata tak boleh, kerana hidup hanya sekali saja. Dah habis, dah ada kematian, tak ada lagi kembali ke dunia semula lah. Macam tu. Allah Ta'ala tanyalah pada mereka, untuk apa kamu nak kembali ke dunia? Ya Allah, kami nak kembali dunia, nak buat taat lah. Buat taat, nak cari orang kata emas, emas sebanyak mungkin. Tujuan emas tadi nak tebus diri kami daripada azab neraka, nak tebus dirilah. Tapi tak ada jalan lagi lah. Macam mana nak tebus? Kan? Dunia pun dah tak ada dah. Kan? Dunia pun dah hancur dah ada kiamat, mana ada dunia lagi. So nak kembali ke dunia apa tu tak? Masya-Allah tuan-tuan. Itulah hang kata hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan orang-orang tertentu yang telah menyesal ketika berada di dalam neraka, tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa membenci sunnahku, maka bukan daripada golongan aku. Cukuplah sekadar tu, tuan-tuan. Pengajian kita habis, insya-Allah. Sampai situlah, tanda situ. Atau kita sambung lagi lah, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'un. Saya buka pertanyaan lah. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau tak ada, kita tutup terus, insya-Allah. Ada? Tak ada? Bandulah. Bandulah, ada soalan? Tak ada? Tak ada? Okey, tak ada, itu tahu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashma' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Ya, angkat kita. Finish.